Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wassalatu wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahdina bil 'ilmi wa ahdina bil hikmati wa ahdina bil taqwa wa zayyinna bil 'afiyah. Allahumma ahdina bil hikmati wa ahdina bil nur fahmi wa ta'amina bil ma'rifati. وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memberi kepada kita taufik dan kesempatan untuk berada pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in Babul Jinayah yang membicarakan tentang jenayah-jenayah dan hukuman yang dikenakan terhadap jenayah tersebut. Kita berhenti muka surat 228 dan 9. 2-2-nya 69. 269. Kat mana tu? Illa. Baca ke apa dah? Li'idhami hurmati thalathati wala yulhaqu biha haramul Madinah. Situ ada apa dah? Ke mana? Apa kita ambil balik pada kata muallif rahimahullah wali'idhami hurmati thalathati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wali'idhami hurmati thalathati zujira anha bitalmidhi min hadzal wajhi. Dan kerana kemuliaan tiga macam itu, mana? Mekah, bulan haram dan mahram nasab, maka dicegahlah dengan cara memberatkan diatnya dari segi ini, iaitu diat terbagi tiga. Jadi diat ni diat muwallazah juga, macam diat qatlul amdi. Ia bagi tiga, tak bagi 5. Kalau diat ringan tu dibagi 5. Jadi kalau tersalah pembunuhan qatlul khata' tapi berlaku di Mekah atau berlaku di bulan haram atau melibatkan mahram, maka dia tu diberatkan dan dibagi 3. Dibagi 3 macam dia qatlul amdi. Mana? 30 ekor 30 ekor jazaan dan 40 ekor khalifah, hak mengandung. Itu hukum yang kena bagi tempat-tempat tersebut, situasi tersebut. Kata pengarang wala yuhaqu biha haramul Madinah wala ihramu wala ramadanu wala athara li mahrami radha'in wa musaharatin. Tidak bisa disamakan dengan 3 yang mulia tersebut, iaitu tanah haram Madinah, keadaan ihram dan bulan Ramadan, dan tiada pengaruh kemuliaannya untuk mahram dari susuan dan mahram dari persemendaan, perbesanan. Okey, jadi diberatkan dia tadi kerana berlaku pada tempat yang mulia, waktu yang mulia dan orang yang mulia.
yang mana terhad kepada perkara itu saja. Okay. Tanah haram Mekah, Madinah pun tanah haram juga. Nabi SAW sebagaimana Allah Ta'ala mengharamkan Mekah, Nabi mengharamkan Madinah. Cuma pengharaman itu tak sama hukum dia. Tak sama hukum dia. Tidaklah makna dikira sebagai kena diat macam mana, atau kena bayar ganti rugi orang yang buat di tanah haram Mekah. Cuma pengharaman dan juga larangan itu Nabi kenakan ikut pada Madinah. Maka Madinah ni adakah pembunuhan yang berlaku di Madinah tu digandakan dan diberatkan? Jawapannya tidak. Tidak diilhakkan, tidak disertakan hukum dengan tanah haram Madinah. Walal ihram, dan juga tidak dikenakan hukum dengan ketika ihram. Jadi ihram ni berlaku seorang tu ihram dengan haji atau umrah. Di ihram ni, dalam tempat ihram tersebut dia bunuh orang. Adakah dia kalau bunuh dengan tak sengaja lah, dia diganda jadi diberatkan juga ke? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Ya, walaupun perbuatan tu haram dan juga beratlah dosa tu, masa ihram bunuh orang. Padahal masa ihram ni benda-benda yang keharusan tu dilarang. Tak pakai wangian, tak boleh nak pakai jahil, tak boleh nak bersama isteri, tak boleh. Kalau berlaku pembunuhan, tidak diberatkan. Okay. Wala Ramadan, dan juga Ramadan. Kalau berlaku pembunuhan bulan Ramadan, adakah diberatkan? Tak. Dan tidak ada kesan wala athara limahrami radha'in wa musahatin. Tidak ada kesan bagi mahram secara susuan dan mahram secara persemendaan, perbesaran. Mahram yang kita kenakan hukuman berat tadi ialah mahram rahim, yang ada hubungan silaturahim, ada hubungan darah. Ada lagi mahram lain, mahram pada bab aurat. Siapa yang mahram pada bab aurat dan nikah? Iaitu mahram dengan sebab susu, penyusuan. Jadi seorang tu menyusu anak jiran dia. Jadi anak jiran tu menjadi anak susu dia. Maka berkaitan mahram anak susu ni, dia dah ambil semua hukum. Hukum waris pusaka dah terlibat. Tak lihat kata bila mak susu meninggal, mari anak susu mari. Saya nak ikut saya kan anak dia. Dia susu saya masa kecil. Jadi saya nak bahagian saya anak dia. Jadi nak bahagian dia ada boleh. Dia tidak ada bahagian daripada pusaka. Lagi yang tidak ada pada ni, pada menanggung niat, dan juga pada tamlis, pada memberatkan pembunuhan. Maknanya anda kata dia bunuh mak susu dia, adakah dia diberatkan dia bagi tiga juga? Jawapannya tidak. Jadi mahram dengan sebab penyusuan dan juga musyaharah, persemendaan. Ni guanya ni natu lah, natu bunuh mertua. Jadi bunuh mertua dia, hukumnya memang berat dosa tu. Orang yang ada hubungan mahram, tapi adakah digandakan dan diberatkan hukuman tersebut? Jawapannya tidak. Tidak diberatkan. Sebab itu dia kata wala athara li mahrami radha'i wa musaharah. Tak ada kesan mahram secara susuan ataupun secara musaharah. Wa kharaja bil khata'i diddahu fala yazidu wajibuha bihadhihi thalathati iktifa'an bima fiha minan taghliri. Tidak termasuk pembunuhan khata', iaitu dua macam pembunuhan selainnya. Maka kewajipan dia tidak ditambah. Tidak ditambah lantaran terjadi pada tiga yang mulia ini,
kerana dianya sendiri telah cukup memberatkan. Okey. Tadi dia kata kalau pembunuhan sengaja berlaku di tempat tanah haram atau bulan haram ataupun berlaku pada mahram rahim, maka dia itu diberatkan. Itu pembunuhan khata'. Wa kharaja bil khata'i, keluar dengan perkataan musannif khata' itu diddau, lawan bagi dua, iaitu amdu dan syibhu amdi. Pembunuhan dengan sengaja dan seperti sengaja. Ini fala yazid wajibuha, ini tidak bertambah, kewajibannya tidak bertambah bihadhihi thalathah, dengan sebab tiga ni. Dia bunuh dengan sengaja atau bunuh macam sengaja di tanah haram ataupun di bulan haram ataupun pada mahram. Kalau bunuh dengan salah, maka diberatkan dia, jadi dia walazah. Ni dia bunuh sengaja. Bunuh qatlu amdin ataupun qatlu shibhu amdin. Qatlu shibhu amdin, bunuh dengan seumpama sengaja, maka tidak diberatkan dah. Sebab apa? Iktifaan bima fihima, kerana memada apa yang ada pada kedua-duanya minat taglif. Dua-dua tadi kan hukuman dia muwalazah dah. Bunuh dengan sengaja, dia ni 100 ekor tu muwalazah bagi tiga. Dia syibhu amdin, seperti sengaja, dia muwalazah juga bagi tiga juga. Jadi bila begitu berlaku pada bulan haram atau berlaku pada tanah haram, adakah diberatkan lagi? Tak berat dah, sebab habis dah berat. Dia habis berat dah. Jadi dia berat dah pasal itu, maka tidak diberatkan lagi. Wa amma diyatul untha fa nisfu diyatil zakar. Adapun dia pembunuhan orang wanita, maka adalah separuh daripada dia pembunuhan orang lelaki. Wa huwa, bayar orang dia separuh. Maknanya 15 ekor, 15 ekor tu. Dia kata mana cik tu puan 15 ekor tu, orang lelaki 100 ekor tu. Syarak melihatkan kepada kesan yang hasil dengan sebab kematian. Kalau suami mati, kesan dia besar. Kesan kepada isteri satu, kesan pada anak-anak satu, nafkah keluarga. Jadi kerana itulah dia orang lelaki ini 100 ekor. Ada pun perempuan, kerana lidzakari mithlu hadhil unthayain, ikut kaedahnya lelaki ni 2 bahagian, perempuan sebahagian, maksudnya perempuan separuh lah. Maka dalam kaedah ini dia orang perempuan pun separuh juga, separuh juga. Okey. Jadi waktu dah tukar orang ni kan, waktu dah tukar, zaman telah berubah. Bahkan kadang-kadang yang cari rezeki dia perempuan. Perempuan cari rezeki, suami jadi suri rumah. Atau anak ambil anak, masak, jemur kain, bersih kat ramah, atau bini reba bini, macam-macam. Jadi berlaku sekarang ni bentuk hubungan sosial dalam keluarga ni berubah. Dan hukum nak berubah. Yang kena berubah ialah bentuk hubungan sosial. Jadi maknanya, andai kata perkara itu menukarkan ini isteri kena rasa untuk lelaki dia tidak gunakan apa yang wasilah, cara yang dia ada untuk pastikan suami dia yang memberi nafkah. Kalau katakanlah dia yang merelakan untuk tanazul, untuk kita kata untuk redha dan lepaskan hak dia. Beginilah sebab saya kerja saya ni besar dah. Kerja abang ni dah besar. Kalau abang kerja je lah kita pun. Tu maknanya redha tak masalah. Kalau redha itu tak masalah. Masalahnya orang tua masa dia baik cakap gitu. Masa kat penyanyi ada masalah sikit, mula tutup balik, mula ukit balik. Masa baik tak ada masalah.
Abang apalah, saya dah cari rezeki untuk abang, untuk kita semua. Abang jaga anak je kat rumah. Tak? Tiba-tiba bila berlaku sikit apa-apa kerotakan ataupun masalah, dia okey balik. Awak yang untuk cari nafkah saya. Pada dulu dia suruh duduk rumah. Biasa duduk rumah. Dia orang kurang cepat lupa. Dia cepat lupa. Jadi benda tu biasa berlaku. Jadi orang lelaki kena aware, kena sedar bahawa kemungkinan berlaku tu ada. Okey. Kemudian kata dia, separuh dia orang lelaki. Jadi struktur keluarga ni itu yang patut ikut hukum, bukan hukum ikut struktur keluarga. Sebab struktur keluarga ni macam-macam akan berlaku. Apa tak lagi di barat ni? Barat ni struktur keluarga ni tak ada struktur keluarga, ikut dan dia. Suami lelaki, isteri lelaki juga, anak cari anak akak. Boleh hidup boleh ada nikah. Jadi struktur keluarga dah tak ada struktur. Maknanya tidak ada dah. Isteri tu apa tak ada dia, suami tu apa tak ada dia. Jadi hukum tak boleh berubah. Yang kena adjust ialah struktur keluarga tu. Mana kalau masing-masing ada redha-redai, ada masalah. Okey. Kemudian kata pengarang, wadiyatu 'abdin ala janin mu'ajjalatun kasairi abdali mutlafati. Dia atas pelaku jenayah dengan sengaja adalah bisa dibond. Dibond, tidak tunai, sebagaimana pada pengganti-pengganti barang kerosakan. Masuk balik ciri-ciri dia yang dikenakan. Pengarang kata wadiyatu 'abdin ala janin mu'ajjal. Dia bunuh dengan sengaja kena ke atas janin, penjenayah. Orang yang bunuh dengan sengaja, siapa yang kena tanggung dia? Pembunuh itulah, daripada harta dia. Mu'ajjalatun, segera. Tak boleh minta tanggung. Dia kena bayar segera. Kasairi abdali mutlafat, seumpama gantian barang-barang rosak lah. Contoh barang-barang rosak. Contoh kita kata, kita salah undur kereta, langgar pasu bunga jiran. Langgar pasu bunga jiran. Pasu bunga hak dia letak dalam kawasan ni, kita pergi langgar. Tu mutlafat tu, barang rosak. Jadi kena bayar segera. Bayar segera. Apa lagi? Main bola. Anak kita main bola, tendang, pecah cumi rumah jiran. Mak ayah kena tanggungjawab. Kalau anak tu dah dewasa dah, guna duit dia lah. Kalau dia ada duit. Kalau dia masih belum bermain, belum balik lagi, maka mak ayah dia lah yang kena ganti. Bayar tu, ganti tu segera. Kemudian wadiyatu ghairihi min shibhi 'amdin wa khata'in wa in tathallathat ala aqilah lil jani mu'ajjalatun bi thalathati, ataupun mu'ajjalatun bi thalathati sinin. Dia jenayah yang bukan sengaja, baik itu seperti sengaja maupun tidak sengaja, walaupun keadaannya terbahagi 3 jenis, adalah atas tanggungan akhilat para penanggung biar. Pelaku jenayah dalam keadaan biasa bisa dibond selama 3 tahun. Bunuh yang tidak sengaja dan juga macam sengaja, qatlu syibhul 'abdi dengan qatlu khata'. Bunuh macam sengaja dan bunuh tak sengaja. Bunuh salah. Siapa yang kena bayar? Wadiyatu ghairihi min shibhi 'amdin wa khata'in wa in tathallatha, walaupun dia dibagi 3. Syibhu 'amdin kan bagi 3 juga.
Siapa yang ditanggungjawabkan untuk bayar? Alal aqilah rijali, ke atas aqilah. Aqilah ni siapa? Aqilah ni ialah yang akan sebut lepas ni, asabah bagi penjenayah, kaum keluarga dia. Kaum keluarga dia orang lelaki, adik-beradik dia, pak dara dia, sepupu dia. Waktu ayah dengan anak dah masuk. Ayah dengan anak dah masuk. Jadi jenayah bunuh dengan tak sengaja ni ataupun seperti sengaja, bukan penjenayah bayar, tetapi dibayar oleh kaum keluarga. Dibayar oleh kaum keluarga. Jadi kena ingat sikit. Nak kalau ada keluarga kaya, tak, adik-beradik dia, anak-anak dia, orang lelaki kaya, orang jadi mudah lah. Maka kena ke atas aqilah bagi penjenayah, dan muajjalatun, ditangguh bi thalathi sinin, 3 tahun. Dia boleh anjak masa bayar sampai 3 tahun. Lain dengan bunuh sengaja, dia kena bayar segera. Ada pembunuh dengan tak sengaja ni atau seperti sengaja, 3 tahun diberi masa. Mana sebulan-sebulan tu bayar sikit-sikit sampai selesai. Siapa yang kena itu? Alal ghaniyyi minhum nisfu dinar. Bagi aqilah yang kaya dikenakan pembayaran 1/2 dinar per tahun. Sedang mutawassit, wal mutawassitu rubu'uhu kulla sanatin. Fa'in yafu fa'in lam yafu famin baitil mal, fa'in ta'adzara fa'alal jani, li khabari sahihain. Bagi aqilah yang kaya dikenakan bayaran 1/2 dinar. 1/2 dinar per tahun. 1/2 dinar per tahun. Orang kaya. Dan sedangkan mutawassit, yang pertengahan, 1/4 dinar per tahun. Jika pembayaran pada aqilah belum bisa mencukupi jumlah dia, maka diambilkan dari baitul mal. Dan jika baitul mal tidak bisa, maka menjadi tanggungan pelaku jenayah sendiri, sebagai berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi di sini apa nama ni? Kadar bayaran kepada aqilah tu diletakkan separuh dinar, 1/2 dinar. 1/2 dinar tu maknanya berapa tu? Dinar ni bukan makna dinar dinar hok buat tu. Dinar ni ukuran ukuran berat emas. Ukuran berat emas. Jadi 1 dinar 4.25 gram emas. 1 miskol lah, 1 miskol. 1 miskol, 1 dinar tu 1 miskol. Miskol tu bersamaan dengan 4.25 gram emas. Jadi itu kadar yang diletakkan oleh syarak, 4.25. Okey. Jadi kena 1/2 dinar bagi orang kaya. Orang yang pertengahan kena 1/4 dinar, bagilah setiap tahun. Siapa dah habis? Kalau dah habis juga, fa illam yafu, kalau tidak habis juga, maka siapa yang kena bayar? Baitul mal. Baitul mal kena bayar. Jadi kita kena faham konsep aqilah ni. Lepas ni dia akan amalkan sebut apa? Lepas ni akan sebut kenapa penjenayah orang bunuh orang lain, bunuh tak sengaja ni, tiba-tiba orang lain kena bayar. Jadi kalau tak mampu, maka baitul mal akan cukupkan. Fa'in ta'adzara, kalau tak mampu juga, baitul mal tak ada duit nak bayar, fa'alal jani, maka di atas penjenayah itulah yang kena. Maka
dalam hari ini, sistem ini, ulama-ulama kontemporari telah berijtihad bahawa takaful dan keinsuran boleh ganti peranan akilah. Berlaku kematian melibatkan 4 pasal ganti rugi. Jadi anda kata orang tu dia ambil takaful atau ke mana-mana jaminan, maka takaful tadi, syarikat tadi boleh bertindak sebagai akilah yang bayar bagi pihak pembunuh tadi. Kenapa? Sebab itu bukan sengaja, bukan salah dia, tidak sengaja. Sebab itu dia sendiri itu tidak dipertanggungjawabkan seorang. Ahli keluarga dia tu, orang itu kena tolong dia, kena tolong untuk bayar dia kepada mangsa. Ada keluarga mangsa lah. Sebab apa? Sebab kesalahan tersalah bunuh ni boleh jadi berlaku. Maka tak boleh dia seorang tanggung. Mana dia adil lah kalau dia seorang tanggung. Sebab itu dalam Islam ni, anak beranak ni penting kena jaga. Kena jaga ahli tu supaya jangan buat tindakan yang boleh menyebabkan hilang nyawa orang. Sebab kalau hilang nyawa, ingat mereka semua kena tanggung lagi. Mereka semua kena bayar juga dia untuk kematian. Okey. Wal ma'na fi kauni diyati 'ala al-aqilah fi ma anna al-qaba'ila fil jahiliyah kanu yaqumuna bi nusratil jani minhum wa yamna'una awliya ad-dani akhda hakim fa abdala asy-syar'u tilka nusrati bi badlil mal. Erti penting yang terkandung dalam penangguhan dia atas para akilah pada jenayah seperti sengaja dan pokok tak sengaja adalah bahawa pada masa jahiliyah itu para kabilah selalu menolong anak buah mereka masing-masing yang melakukan jenayah dan menolak para wali pemilik hak jangan sampai melakukan pembalasan mereka. Maka syarat menggantikan pertolongan tersebut dengan pemberian harta negeri. Jadi hukum ni dia kait dengan sejarah yang berlaku di kalangan orang. Sebab itu dalam Islam ada hukum hakam yang mana Islam datang dia ikrah, dia terima ataupun dia bagi dan ubah sikit. Jadi tak ada makna semua tu ditolak. Ada perkara, contoh amalan haji. Amalan yang telah dibuat sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Orang jahiliyah buat juga, tapi mereka telah menokok-nokok dan mereka amalan-amalan yang bid'ah dan tak berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Sebuah bahagia tak ada. Wukuf di Muzdalifah tidak berlaku, wukufnya di Arafah. Maka Islam lagi dibetul balik. Dalam masalah jenayah ni, masyarakat Arab dulu bila ada orang daripada kabilah dia bunuh orang lain, maka kerana asabiah, kuatnya kepuakan, kuatnya perasaan anak-anak kita, buat kita, ni orang kita, anak-anak kita, maka mereka akan pertahankan orang daripada kabilah mereka daripada dituntut oleh pihak mangsa. Orang daripada kabilah kita bunuh puak lain. Kita ambil contoh lah, contoh orang Bukit Besar, Bukit dia bukan kawasan ni kabilah. Contoh lah Bukit Besar, bunuh orang Pasir Panjang contoh ni. Pasir Panjang. Jadi kerana kekuatan ni kabilah ni, orang Pasir Panjang nak tutup bala, nak dapat balik. Mana ni? Mana pembunuh? Bunuh buat aku ni mana? Atau jadi mereka tidak senang-senang sebab mereka tak kasi orang itu. Mana boleh itu? Ni orang buat kita ni. Hatta pada perkara salah pun mereka akan pertahankan. Walaupun yang salah daripada puak ni, dia akan pertahankan. Dia tak akan serahkan kepada pihak adik sana. Dia tak akan serah. Jadi itu kadang boleh jadi perbalahan besar antara kabilah. Bila ni nak minta, nak bunuh pembunuh yang bunuh buat dia,
Seorang dia patutlah mati seorang, pasti mati seorang. Jadi hak bunuhnya lebih besar. Patutnya serah lah ni. Selesai kita. Jadi kerana asabiah kuat, dia tak serah. Bila dia tak serah, apa akan jadi? Puak ni tak puas hati, akan segar lah. Tak boleh bunuh seorang tu bunuh lah. Dia pun buat macam-macam cara. Segar balak. Bila segar balak, dia tak akan bunuh seorang. Benda tu boleh jadi merepot pada bunuh. Yang ni kita nampaknya berlaku pembunuhan di kalangan masyarakat jahiliah. Sebab ni, sebab tidak ada sistem kisah dengan dia. Jadi Islam bila mari, dia ubah sistem tu menjadi sistem yang boleh memberi manfaat. Sebab tu dia kata wal makna. Makna dengan maksud apa? Makna dengan maksud hikmah. Makna dengan maksud hikmah. Hikmah daripada pensyariatan bayaran kepada akilah ini fi kauni dia adalah akilah hikmah pada syibul abdi dengan khata annal qabaila, bahawa sesungguhnya qabilah fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah, kanu yakumuna bi nusratil jani, mereka ini tetap tegak menolong penjenayah al-jani minhum, di kalangan mereka. Ada ke tak rasa? Tak rasa. Ini orang kita, ni pun kita. Wa yamna'una awliya ad-dami akhla hakim, dan mereka halal wali darah. Wali darah tadi makna pihak yang bangsa, keluarga bangsa yang terbunuh tu, dia akan halal akhla hakim, untuk mengambil hak mereka. Patutnya mereka boleh bunuh halal. Tak boleh. Tak boleh. Mereka akan cuba halal. Maka fa'abdala syar'u tilkan nusrah, maka syarak menukarkan pertolongan itu, tilkan nusrata bibadlil mali, dengan bayar harta. Jadi bila begitu, inilah nak halal tak boleh, sebab dia akan bawa perpelikan besar. Maka ahli akilah ni kena bayar duit untuk tak berserah kepada mangsa tersebut, pembunuh tersebut. Wujudlah supaya pihak pemangsa, pihak yang jadi mangsa tadi, keluarga pemangsa tadi, tuntut dia. Jadi dia pun, mereka pun bagi sama-sama mereka. Wa khussa tahammuluhum bil khata'i wa shibil 'amdi li'annahuma mimma yakfuru la siyama fi muta'atil aslihah fahasunat i'anatuhu li'an la yatadarrara bima huwa ma'dzurun fi wa ujjilat adiyatu 'alaihim rifqan bihim. Dan penangguhan para akilah dikhususkan pada jenayah pembunuhan yang khata' atau seperti sengaja, adalah kerana dua macam inilah yang banyak terjadi. Lebih-lebih dalam pemegangan senjata, maka akan lebih baguslah diberi pertolongan kepada pelaku jenayahnya jika dirinya tidak menjadi mudarat antara sesuatu yang terasa uzur baginya, dan adanya pembayaran diat bisa dipon tanggung oleh para akilah, adalah sebagai belas kasihan bagi mereka. Jadi cara tukar sistem asabah yang ada ataupun sistem kabilah yang ada tu, akilah itu yang akan bayar dia, sama-sama tanggung bayar dia. Wa khussa tahammuluhu bil khata', dikhususkan menanggung oleh akilah dengan pembunuhan khata' wa syibhil 'amdi, bunuh dengan dok sengaja dan seperti sengaja. Kenapa akilah ni kena tanggung pada dua ni saja? Bunuh dengan sengaja, akilah akan tanggung. Bunuh dengan sengaja, penjenayah itu yang bayar sendiri. Bunuh dengan tersalah, baru akilah keluarga ni tanggung. Ataupun syibhu ambil seperti sengaja, barulah akilah tanggung. Kenapa? Li'annahuma mimma yakfuru, kerana bunuh dengan tersalah dan bunuh kerana seperti salah ini banyak berlaku.
La siyama fi muta'atil aslihah, lebih-lebih lagi bagi orang yang bawa senjata, yang main senjata. Dulu kita tahu lah, di mana-mana nak keluar biasa bawa senjata lah. Kalau pegang dari senjata musuh lah. Kalau tak pun akan ada sebilah, pedang ke, pedang pendek ke, senjata. Tak. Bahkan kalau kita tengok secara tepat, walaupun tidak berlaku lah, kalau kita tengok Yaman, budaya dia bawa ni panjang, pisah apa? Pisah tekok, lawi ayam. Pisah tekok tu macam mula sabit, macam sabit tak? Dibawa juga mana-mana. Ada benda pun tapi bawa. Yaman dia ni. Tu tak kira ni. Bawa senjata. Jadi terutamanya pada zaman-zaman lepas jatuhnya Syria, jatuhnya benang ni, Yaman baru ni. Jadi benda tu biasa. Kadang-kadang ada cerita kelakor yang kata mereka nak pergi, bila nak masuk bandar, tidak boleh bawa senjata, takutlah perang. Jadi kawan ni masuk dengan kereta kebal. Dia tahan di polis, askar. Tahan askar, masuk kereta kebal, tahan askar. Askar tanya dia, bawa senjata tak? Dia tak ada bawa benda. Aku dah bawa benda, pada aku dah bawa benda. Lepas aja. Padahal yang kereta kebal. Kereta kebal tu lepas boleh ada. Tak? Bawa benda tak? Ni tengok tak ada benda pada aku. Masuk kereta kebal. Jadi pada setengah adat negara orang tu, bawa senjata ni benda yang penting. Maka mereka yang biasa dengan senjata ni kadang-kadang berlaku. Contohnya bila buru, kita ni orang jenis tak buru lah. Kalau buru rumah ada dah. Tapi berapa orang ni macam minyak-minyak buru ni masuk hutan lah. Masuk hutan buru. Tak ada hutan tak. Tak ada, kalau tak kena masa, salah ke apa ke, berlaku, boleh jadi berlaku tersalah bunuh orang. Salah bunuh orang. Dia ingat kekejam, rupa-rupanya saisi. Jadi kerana melihatkan pembunuhan dengan khotok ini, tersalah ni, dan syirku amding ni banyak berlaku, maka syarak dia tidak bertanggungjawabkan pembunuh tu saja. Dia berikan juga ahli keluarga ni kena tolong dia untuk bayar dia. Dengan cara itu ahli keluarga ni akan ambil berat. Mu nak keluar tu jangan main-main acu senjata kau orang. Jangan main-main nak buang senjata. Salah bunuh orang, aku yang tanggung. Jadi dia akan ambil berat supaya ahli keluarga dia tidak akan menyebabkan kematian. Okay. Maka itu satu. La siyama, lebih-lebih lagi fi muta'atil aslihah, pada yang biasa pegang senjata. Fahas sunat i'anatuhu, maka eloklah untuk tolong penjenayah tadi. Di an la yatadarrara, supaya tidak mengarat bima huwa ma'dzurun fi, pada perkara yang dia diberi usul. Dia keluar nak pergi buru, tiba-tiba salah tembok. Tiba-tiba dia pula kena. Susah. Padahal berburu ni kadang-kadang perlulah zaman dulu. Nak cari daging-daging yang sedap-sedap ni, dengan cara buru lah. Kedai ada lah zaman dulu. Tak. Frozen ke ada zaman dulu. Jadi dengan cara buru, maka benda yang diberi uzur, iaitu berburu, contohnya berlatih pegang. Contoh berlatih pegang perlu pegang senjata juga. Dalam keadaan berlatih pegang tu boleh jadi luka orang, boleh jadi mati orang. Jadi benda itu dibenarkan, tujuan untuk berjihad dalam berlatih pegang. Maka kerana itu ditolong penjenayah itu. Wa ujilat ad-diyatu alaihim, dan ditakjilkan, ditangguhkan bayaran dia di atas akidah rifqan bihim, kerana nak memberi keringanan kepada mereka. Sebab itulah dok bayar segera, bukan muajjalah dengan maksud, iaitu
ditangguhkan selama 3 tahun. Supaya apa? Supaya tak berat sangat. Dan makna cari itu untuk selesaikan niat kepada wali mangsa. Kemudian kata pengarang wa aqilatul jani, masuk pada siapakah yang dikira sebagai aqilah yang kena bayar dia kepada pembunuh yang bunuh dengan tak sengaja dan juga tersalah. Seperti sengaja dan juga bunuh dengan tersalah. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.